Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan selamat malam kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Sebelum itu, Brother Fai ingin mengucapkan kepada anda semua yang beragama Islam, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, ya. Seperti yang kita ketahui, pada bulan Ramadan kali ini, tahun 2020 ni agak mencabar sikit lah, kerana kita telah mengalami situasi perintah kawalan pergerakan, ya, akibat menularnya wabak COVID-19 ini, ya. Diharapkan kepada anda sentiasa tabah dan bersabar di dalam setiap dugaan inilah. Kita kena sentiasa ingat bahawa setiap musibah yang berlaku, setiap ujian yang Allah beri pada kita, semuanya ada hikmahnya yang kita tak nampak sekarang. Pada masa akan datang, barulah kita akan nampak hikmah di sebalik apa yang telah berlaku ini, okey? Baiklah, saudara, pada malam ini, pada malam yang mulia ini, Brother Fai rasa sangat, orang kata macam mana, ya, sangat happy lah, sangat gembira dan juga rasa berbangga kerana salah seorang, boleh dikatakan salah seorang daripada idola Brother Fai, ya, telah sudi berkongsi cerita di dalam channel The Haunting Cruise dan PN. Okey, Brother Fai telah menghubungi beliau untuk berkolaborasi dalam channel untuk berkongsi kisah seram. Okey, kalau nak tahu siapa dia, kita tunggu sebentar lagi. Bagi Brother Fai cerita dulu kisah seram, okey? Okey, kita akan dengarkan sama-sama selepas ini. Ada nampak suami saya Ada nampak suami saya Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, pada malam ini, kisah yang diberi tajuk Ada Nampak Suami Saya Tak? Jam menunjukkan pada pukul 3.04 pagi. Di pagi yang dingin ni, aku ingin berkongsi satu cerita, di mana cerita ini ada sangkut pautnya dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Orang cakap, bila tibanya kedatangan bulan Ramadan ni, semua makhluk halus, termasuklah syaitan, telah digari. Jenab bukan nama sebenar, merupakan seorang suri rumah sepenuh masa dan baru 8 bulan mendirikan rumah tangga dengan pasangan hidupnya, iaitu Jamil, seorang nelayan. Mereka baru saja pindah di rumah pangsa di tingkat 6 kerana sebelum ni mereka tinggal bersama ibu bapa Jenab. Ibu Jenab terkenal dengan kelezeran mulutnya sehingga kan menjadi buah mulut sekitar kampung tempat mereka tinggal. Dan kerana mulut ibu Jenab jugalah menyebabkan Jamil terpaksa mencari rumah baru kerana tidak sanggup menerima cercaan daripada ibu mertuanya itu. Dengan berpindah ke tempat baru, bermakna bertambah jauhlah untuk Jamil berulang-alik turun ke laut mencari rezeki. Namun begitu, mereka kelihatan bahagia sekali, biarpun masih belum menimang cahaya mata lagi. Oleh kerana hasil pendapatan Jamil tidak menentu, dia terpaksa bekerja dengan lebih keras lagi untuk menyara kehidupan mereka berdua. Setiap pagi, Jenab akan menyediakan ubi kayu
rebus dengan kopi pekat sebagaimana bekal untuk suaminya. Jamil bila berada di laut nanti, dia akan makanlah ubi kayu dengan kopi itu. Walaupun Jenab ditinggalkan oleh suaminya berhari-hari lamanya, namun begitu dia masih mampu untuk menjaga maruah dirinya. Tidak jauh dari flat mereka ada seorang pemuda, Karim namanya. Beliau merupakan seorang jagoan terempit, lumba motor lah, dan seorang jiwang karat, roman picisan di kalangan gadis-gadis kilang. Karim bukan saja terror, iaitu hebat di jalan raya, malah dia juga hebat mengayat awet-awet di flat tempat dia tinggal. Dia tidak mengira muda, tua, bujang, janda ataupun isteri orang, semuanya dia disapu. Dia amat berdedikasi dengan kejayaannya itu. Namun begitu, hatinya sungguh terusik sejak 2-3 hari ini. Dia tidak mampu untuk melupakan seorang isteri muda yang cantik lagi gebu yang selalu ditinggalkan oleh suaminya. Ya, tidak lain lagi iaitu Jenab. Hampir setiap pagi dengan berbekalkan motor kapcai yang berbulan sangkut, tidak dapat bayar ansuran lah, Karim akan mengayat Jenab dan cuba untuk bermain cinta dengannya. Namun begitu, cintanya tidak berbalas kerana Jenab sangat setia dengan suaminya, Jamil, dan menganggap Karim itu macam adik kandungnya sendiri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Jenab mulai risau dengan suaminya yang belum lagi balik dari laut. Kerana kesetiaannya, Jenab tetap menunggu dengan tabah dan percaya suaminya akan balik ke rumah juga pada satu hari. Sehinggalah pada satu hari, Jenab telah jatuh sakit kerana terlalu rindu dengan suaminya itu. Ibu bapanya cuba membawa Jenab tinggal di tempat mereka, tetapi Jenab selalu berkata, "Tak apalah mak, ayah, nak tunggu juga Abang Jamil. Lagipun nak dah sediakan makanan kegemaran Abang Jamil ni," kata Jenab kepada ibu bapanya. Serba salah ibu bapa Jenab dibuatnya. Setelah berbulan-bulan menanggung derita kerana rindunya kepada suaminya, Jenab telah menjadi orang kurang siuman. Kanak-kanak di flat tempat tinggalnya selalu mengacau Jenab dan menggelarnya bermacam-macam, seperti Jenab gila laki dan Jenab hantu. Namun begitu, Jenab tidak peduli dengan kanak-kanak tu. Hampir setiap hari, kira-kira siang ataupun malam, Jenab akan pergi ke rumah-rumah sekitar flat tempat tinggalnya dan bertanyakan perihal suaminya. "Assalamualaikum, kamu ada nampak suami aku tak?" Macam itulah ayat yang dia selalu guna. Tak kiralah kalau orang tidur sekalipun, dia akan tetap mengetuk tingkap atau pintu dan bertanyakan suaminya. Bila waktu malam saja, hampir setiap rumah di flat tu akan mendapat kunjungan Jenab. Sehinggalah pada satu pagi, penduduk flat tu dikejutkan dengan berita kematian Jenab yang terjatuh dari tingkat 6. Menurut autopsi yang dijalankan, Jenab meninggal dunia di tempat kejadian disebabkan tulang rusuk dan tengkoraknya remuk. Setelah begitu lama, kisah tentang kematian Jenab telah mula berkurangan kerana penduduk flat mulai sibuk dengan kehidupan harian mereka. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Karim, yang pada dulunya seorang mat rempit, telah mulai berubah. Kalau dulunya dia menjadikan waktu senja sebagai waktunya untuk melakukan onar dan maksiat, tetapi sekarang bila tibanya bulan Ramadan, dia lebih gemar berada di surau, membaca Al-Quran serta sembahyang berjemaah. Satu malam, semasa Karim asyik menonton berita jam 9 malam, dia terdengar seperti ada orang berjalan di luar pintu rumahnya. Tetapi dia tidak mempedulikannya. Pintu rumahnya diketuk. "Siapalah lagi yang datang malam-malam ni?" kata hati Karim.
dia tetap tidak berganjak dari tempat duduknya. Tidak cukup dengan itu, tingkap rumahnya lagi diketuk. Ish, tadi dekat pintu, sekarang tingkap pula. Diorang ni tak tahu ke aku nak layan CD ke TV ke, ha? Kata Karim lagi. Oi, dah orang tak jawab tu, maknanya tak nak layan lah. Esok dah puasa lagi. Karim memarahi orang di luar tingkapnya. Selepas itu, dia terdengar orang bagi salam. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Ada nampak suami saya tak? Jamil. Suara tu macam aku kenal lah. Tapi kan dia dah lama meninggal, kata hati Karim yang mulai takut. Ada nampak suami saya tak? Suara tu masih lagi ada di luar tingkapnya. Karim tidak berani untuk menjenguk tengok keluar tingkapnya. Dia membiarkan saja suara itu berlalu pergi. Sehingga kini, roh Jenab masih lagi merayau-rayau ke setiap rumah untuk mencari suaminya. Tidak kiralah bulan Ramadan ke, bulan Rajab ke, kerana kesetiaannya, roh Jenab akan mencari suaminya tidak kira di mana saja. Dan jika pada satu malam, janganlah korang berani menjenguk di pintu atau tingkap jika mendengar ketukan dan salaman. Assalamualaikum. Ada nampak suami saya tak? Sekian. Ya, itulah dia saudara, cerita seram yang Brother Fai sampaikan pada malam ini. Baiklah, sekarang dah tiba masanya untuk Brother Fai perkenalkan kepada anda semua Syafa Ismail daripada channel Seram Santai. Okey, dia ni orang kata dia lebih senior daripada Brother Fai dalam penyampaian cerita-cerita seram. Boleh dikatakan dia ni adalah idola Brother Fai jugalah. Okey. Okey, kita tak nak buang masa lagi. Mari kita sama-sama mendengar cerita seram daripada Syafa Ismail. Seram Santai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Syafa ucapkan kepada para pendengar channel Kisah Seram The Hunting Cruise 10pm. Syafa ingin mengenalkan diri Syafa. Syafa adalah pemilik kepada channel Seram Santai, yang mana channel Seram Santai ini menceritakan kisah-kisah seram tetapi secara santai. Sebelum Syafa menceritakan kepada para pendengar channel The Hunting Cruise 10pm, Syafa mengucapkan jutaan terima kasih kepada Brother Fai, iaitu pemilik channel ini, kerana sudi untuk berkolaborasi bersama dengan channel Seram Santai untuk menceritakan kisah seram kepada para pendengar. Untuk kisah yang pertama ini, Syafa akan kongsikan kepada anda tentang pengalaman seorang yang bekerja lebih masa, yang mana kejadian seram ini dialami oleh Mira, yang mana Mira ini ingin bercuti panjang, iaitu selama 2 minggu kerana mahu berkahwin. Jadi bos dia memberitahu bahawa jika mahu cuti diluluskan, dia terpaksa menyiapkan urusan-urusan penting ataupun kerja-kerja penting terlebih dahulu. Jadi pada hari tersebut dia memberitahu kepada rakan dia, iaitu Su, bahawa dia akan pulang lewat kerana dia nak menyiapkan tugasan yang penting.
Jadi bila semua orang dah balik, semua staff dah balik, hanya tinggal Mira seorang je masa tu. Tetapi bila dah terlalu lama, Mira ni memandang monitor, Mira ni nak merehatkan minda dan juga mata dia ni, dia tengok sekeliling di dalam kawasan pejabat dia ni. Dia melihat Su berada di mejanya. Jadi Mira ni tersenyumlah. Oh, rupanya dia tak kesorangan, dia ada teman. Jadi sebelum Mira ni menyambung ataupun kembali membuat kerja dia, dia nampak Su ni bangun. Apabila Su ni bangun, lalu di hadapan meja Mira pun bertanya, "Su, kau nak pergi mana?" Jadi Su ni tak jawab. Su hanya menunjuk tanda arah ke tandas. Jadi Mira ni pun jawab lah, "Tak apalah, kau pergilah tandas." Jadi lepas tu Mira sambung buat kerja. Tiba-tiba dia punya phone masuk mesej. Masa masuk mesej tu, Su ni tak balik lagi daripada tandas. Dia tak balik daripada tandas lagi. Mira buka mesej, Mira baca. Dan apabila Mira baca, rupa-rupanya mesej tu daripada Su. Su tulis, "Mira, kau tolong tengok charger dekat meja aku, sama ada aku dah off ataupun belum. Kalau aku dah off, kau tolong simpan charger aku dalam laci." Jadi Mira ni pun jawab lah, kau ni pergi tandas dah tak nak balik sini ke? Kan kau balik rumah terus. Jadi Su ni pun jawab, "Bila semua orang dah balik, aku dah balik." Jadi macam Mira ni pun tergamam lah. Tadi aku nampak siapa kan? Su lalu depan aku. Dia rasa macam Su ni nak kenakan dia. Jadi bila dia tengah nak menjawab pesanan ataupun mesej Su ni, dia tengah Su on the phone, dekat dalam mesej dengan Mira. Jelmaan tadi masuk ke dalam pejabat dan lalu di hadapan Mira. Masa tu Mira dah mula rasa cuak dan dah tak ingat apa. Mira terus je capai beg dia, terus dia balik rumah dengan PC pun dia tak tutup. Jadi dia keesokan hari, Mira menceritakan apa yang dia nampak ni kepada Su, kepada dia punya rakan-rakan dia lain. Jadi mereka memberitahu bahawa sebab tu bos dia tak galakkan pekerja untuk kerja lebih masa. Bukan sebab bos dia tak nak bayar gaji, bukan bos dia tak nak bayar OT, tetapi sebab tak nak kejadian tak diingini seperti yang dialami oleh Mira ni terjadi. Muncullah macam Mira ni hanya nampak, orang cakap kelibat, hanya nampak jelmaan sahaja. Okey, untuk kisah yang kedua ini adalah kisah yang dialami oleh Syafa sendiri, yang mana Syafa pernah bertugas di sebuah sekolah selama hampir setahun 6 bulan sebagai pekerja berstatus kontrak. Okey, bila kita tahu bahawa bila kita sebut pasal sekolah ni pun antara mempunyai banyak juga kisah-kisah seram, dan setiap sekolah mempunyai kisah-kisah seram yang tersendiri. Kisah macam apa yang Syafa nak kongsikan ialah, bila musim persekolahan, dia tak rasa sangat keadaan sunyi tu. Tetapi bila cuti sekolah dan tak ramai guru-guru dan murid-murid yang berada di sekolah, Syafa akan rasa, pekerja-pekerja kat sekolah ni dia akan rasa sunyi. Terutama sekali kalau kata sekolah tu berada di dalam, agak ke dalam. Macam sekolah yang tempat Syafa bertugas ni, dia berada agak dalam, ke dalam sedikit dari jalan utama. Jadi kejadian ini bukanlah Syafa nampak jelmaan ke apa, tetapi dia seperti menjadi misteri kepada Syafa, yang mana ketika itu cuti sekolah. Dan seperti biasa kalau cuti sekolah ni, pejabat sekolah ni dia akan buka lambat sikit lah, sebab dah tak ada guru-guru ataupun murid-murid yang nak berurusan di pejabat. Jadi dalam 7.30 tu Syafa dan juga beberapa staff lagi tunggu dekat luar sebab kami nak masuk ke dalam pejabat.
kami tak ada kunci. Kami tunggu kami punya orang cakap KPT, iaitu ketua pembantu takbir untuk sampai untuk buka pintu. Kebetulan sepatutnya ada seorang staff yang pegang kunci, tapi dia tak datang, dia cuti hari tu. Jadi kami terpaksa tunggulah kami punya KPT sampai, ketua pembantu takbir kami sampai. Jadi kalau cuti sekolah ni, staff pun ramai yang cuti, ramai yang pergi makan kenduri, dan ada yang buat urusan keluarga, pergi bercuti dan sebagainya. Jadi bila sampai tu, kami semua Syafa masuk. Bila Syafa masuk saja ke dalam pejabat, Syafa pergi je kat meja Syafa. Syafa tengok PC Syafa terbuka, dah on. Syafa nampak lampu menyala. Jadi tertanya-tanyalah, aku ni semalam tak tutup PC ke? Syafa macam, sebab selalunya kalau dalam office, kalau kita kerja office macam yang dilakukan dalam pejabat Syafa ni, bila kami nak balik, staff akan bekerjasama. Seorang pergi check sama ada kita punya lampu dah tutup ke belum, mesin photostat dah off ke belum, TV dah tutup ke apa semua kan. Yang Syafa pasti, kalau kata salah seorang kita macam kami ni tak tutup komputer, kita akan tahu tau. PC kau tak tutup, cakap macam tu. Dia akan cakap macam tu lah kan. So staff kat sini akan bagi tahulah bahawa kita punya PC tak tutup. Kalau hari biasa, hari sekolah biasa ni, kalau Syafa sampai dekat meja Syafa, kalau PC on tu dah biasa dah, kita tahu mesti ada cikgu yang guna untuk buat urusan kan. Jadi Syafa terkejut lah bila Syafa pegang Syafa punya monitor, badan monitor tu, dia macam orang cakap panas yang tak berapa nak panas. Kalau kata Syafa tak tutup PC Syafa tu daripada petang, kiranya daripada semalam, maksudnya dia akan panas membahang kan. Dia nampak mesti dia akan panas. Tapi dia macam bila Syafa pegang tu, dia punya suhu tu macam panas-panas suam je kan. Maksudnya dia macam mungkin baru dibuka beberapa jam. Jadi Syafa macam dah rasa macam cuak Biasa macam cuak. Mampus ni kalau kata Syafa punya bos KPT aku tahu ni, mampus aku kena marah kan. Dah terfikir dah macam. Tapi Syafa senyap je. Senyap. Lepas tu Syafa pergi jumpa dengan salah seorang staff yang dah lama kerja dekat situ. Dia hampir 20 tahun dia bertugas di sekolah tu. Syafa cerita kat dia. Syafa cakap, "Kak, tadi pagi saya tengok PC saya dah on." Lepas tu dia cakap lah, biasalah tu, dia cakap. Sebab kadang-kadang dia cakap pernah jadi satu kisah, satu kejadian di mana macam Syafa bagi tahu, bila kami dekat pejabat ni, kalau nak balik kita akan balik sama-sama tu, semua orang akan keluar kan, kita semua dah tutup, semua dah off semua, kita akan keluar. Yang terjadinya masa tu dia cakap semua dah tutup. Bila esok pagi mereka dah sampai ke situ, dia pun masuk mereka nak masuk pejabat, TV terbuka. Jadi pengetua nak marah sesiapa pun tak boleh lah, sebab masa petang sebelum balik tu pengetua pun tengok sendiri TV tu pun dah ditutup. Tetapi bila keesokan paginya, bila dah sampai ke sekolah nak masuk pejabat, kita tengok TV tu terbuka. Dia cakap itu adalah perkara biasa. Macam tu juga dialami oleh rakan Syafa. Rakan Syafa ni dia bertugas di perpustakaan. Jadi petang tu dia ni, kawan Syafa ni dia syarat mengandungkan. Jadi kalau kata kadang-kadang kalau kami dah habis kerja awal, kami akan naik atas lah untuk bantu dia tutup TV, tutup kipas apa semua kat dalam perpustakaan tu. Jadi petang tu Syafa dengan rakan Syafa kami naik ke perpustakaan yang terletak kat tingkat atas. Kalau di utara ni, tempat Syafa ni, kalau di sebelah Kedah ni, hari Khamis adalah separuh hari, iaitu kita balik 3.30, dan Jumaat dan Sabtu pejabat ditutup. Jadi Syafa naik ke atas bersama dengan rakan Syafa yang lagi seorang. Kami bantu rakan kami yang bekerja dekat perpustakaan ni untuk tutup semua, untuk off. Macam biasa macam kami buat rutin di pejabat tu. Dan apa yang menariknya, keesokan pagi pengawal keselamatan mesej ataupun call guru yang bertugas di perpustakaan ni memberitahu bahawa kawan Syafa ni tak off aircon, tak off TV dan buka kipas.
Jadi kami memandang sesama sendirilah masa hari Ahad tu kan. Bila kami sampai ke pejabat tu, kawan Syafa bagi tahu kat Syafa, kami memandang sendiri sebab kami yang pergi tutup benda tu kan. Jadi itu dia macam bila kita sebut pasal gangguan ni, dia tak semestinya hantu tu dia akan menjelma dalam bentuk yang menakutkan ataupun menyeramkan. Kadang-kadang dia akan orang cakap kalau macam kategori yang Syafa alami ni, dia kategori sebagai mengusik. Dan Syafa ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi mendengarkan kisah seram Syafa. Semoga anda semua dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Terima kasih Syafa. Terima kasih channel Seram Santai. Terima kasih Daun Keladi. Nanti kalau ada cerita lagi, kita kolaborasi lagi. Okey Syafa. Semoga channel Seram Santai terus mantap dan sukses. Okey. Kepada anda yang baru mengenali channel Seram Santai, okey, anda boleh pergi ke channel YouTube Seram Santai. Dan jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng ke channel Seram Santai. Brother Fai pun support channel Seram Santai ni. Syafa Brother Fai punya senior. Okey. Dia lagi terror sebenarnya. Okey, semoga kolaborasi ini kalau ada rezeki nanti insya-Allah kita akan buat lagi satu kolaborasi bersama Seram Santai. Okey. Baiklah saudara, sehingga kali inilah Brother Fai kongsikan kepada anda cerita-cerita seram. InsyaAllah pada besok malam kita akan bertemu lagi dalam cerita-cerita seram yang lebih menarik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.